Pagi hari segala seterusnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Malaysia hari ini? Masih lagi bertemakan saya tetapi dengan perpasangan berbeza. Semalam dengan Nurul, hari ini bersama dengan Lina. Hey, selamat pagi. Apa khabar anda semua? Dan diharapkan pagi ini walaupun hujan tidak melemahkan semangat anda untuk teruskan hari anda dengan mencapai segala yang telah anda rancang hari ini. Walaupun saya rasa macam nak tidur. Itu biasa. Okey, kita sudah pun berada di separuh masa pertama untuk bulan Ramadan dan kita akan agar yang berpuasa, khususnya anak-anak kecil kita ni lah yang berjaya dah masuk hari ke berapa? 14 hari dah kan? Lebih kurang. Berjaya menghabiskan separuh masa ni, kita doakan mereka ni juga akan terus berjaya sampai hujung. Betul. Dan kadang-kadang ibu bapa tu janganlah terlalu keras. Kadang-kadang ini belum diwajibkan berpuasa, so kita relax je dengan dia. Kalau dia nak makan, kita bagi je. Betul. Baik, hari ini seperti biasa kita nak saksikan dulu perkara menarik di portalbernama.com. Pertama sekali berkaitan tentang sasaran yang diletakkan oleh Perkeso kepada negeri Kelantan, iaitu sejumlah 16,000 pencarum SKSSR ataupun dikenali sebagai Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah. Untuk tahun ini sasarannya adalah sebanyak 16,000. Walau bagaimanapun buat masa ini ada lebih kurang dalam 10,531 pencarum ataupun dilakukan di bawah skim ini di negeri Kelantan. Ini satu jumlah yang cukup baik, tapi menghampiri sikit lagi untuk menghampiri sasaran 16,000, yang mana mungkin ada yang tidak tahu bahawasanya ini adalah salah satu inisiatif yang dilakukan bersama antara pihak kerajaan dan juga kepala suri rumah sendiri dengan hanya caruman sebanyak RM130 setahun. Sangat rendah je sebenarnya, tetapi manfaatnya cukup besar. Antara manfaat yang akan diterima oleh pencarum ini iaitu mendapat faedah pengurusan jenazah berjumlah RM2,000 dan juga pencen penakat secara bulanan sebanyak RM300 sebulan sehingga suami mencapai usia 55 tahun dan anak-anak mencapai usia 21 tahun. Saya kira dengan harga RM130 setahun caruman dilakukan, ianya sangat-sangat berbaloi dan perlu direbut peluang ini, dan kita harapkan agar seluruh rakyat Malaysia yang bergelar suri rumah mengambil peluang ini, setidaknya jadi sebagai tambatanlah perlindungan kalau katakanlah berlaku apa-apa kemalangan yang menyebabkan sukar untuk mencari rezeki dan sebagainya, adalah sedikit untuk kita bantu anak-anak dan juga keluarga yang lain. Betul, untuk meneruskan kehidupan selepas apa saja bencana yang melanda kita. Baik, mungkin ramai di luar sana tertanya-tanya, ASB kita dah dapat dividen, tetapi kalau untuk tabung haji ni bila rasanya nak masuk dividen untuk tahun biasa ni kan? Dah umum dah. Selalu ni dah umum kan. Namun tahun ini tarikh pengumuman dan semakan agihan dividen tabung haji bagi tahun 2022 dijangka sedikit lewat berbanding tahun lepas, dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata ia berikutan agihan hanya boleh dibuat selepas audit bersih dilaksanakan, dan ini mengikut laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI memerlukan tabung haji untuk mengumumkan agihan dividen setelah audit bersih dibuat. So sama-samalah kita tunggu berapa jumlah agihan ataupun peratusan dividen tabung haji untuk tahun lepas dan untuk kita gunakan untuk tahun ini. Itu sedikit sebanyak tentang tabung haji, dan ini juga ada cerita tentang email. Saya kira ramai yang akan dapat email seperti email, tak kisahlah email ke kadang-kadang dapat SMS yang telefon berpautan dan sebagainya, yang mengatakan okey, anda perlu bayar beberapa jumlah untuk mendapatkan hadiah ini, dan ini saranan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bahawa MCMC tidak pernah menghantar email kepada orang awam untuk membantu memindahkan hadiah kemenangan wang tunai daripada sesebuah syarikat telekomunikasi, dan email yang menawarkan bantuan untuk memindahkan hadiah kemenangan yang berupa banyak nilai dia RM270,000 daripada syarikat Telekom Malaysia kepada akaun bank individu penerima email tersebut. Ini adalah
scam, dan sekiranya anda rasa anda dapat email ini, jangan terpedaya, ignore sahaja, delete, dan kalau boleh buat laporan untuk kita semua peka dan untuk mengelakkan ramai lagi yang terpengaruh dengan email-email yang berpautan, yang berunsur-unsur scammer ini. Dan antara yang boleh kita lakukan, terus hubungi 997 merupakan pusat respons scam kebangsaan. Dan yang menariknya, bagi mereka yang telah pun menjadi mangsa, jangan risau, jangan khawatir, cepat-cepat datang ke pihak bank dan akan ada satu tindakan yang lanjut akan dilakukan oleh pihak terlibat. Dan insya-Allah diharapkan akan dikembalikan semulalah. Dan itu antara komitmen yang dilakukan oleh pihak bank. Dan masa sama juga kita harapkan agar ramai daripada telinga ni dia logik akal lah, kena berfikiran waras. Tak kalah mudah-mudah dia dapat duit sekali banyak macam tu kan. Dah tahu dapat macam ni, confirm. Tapi manalah tahu, kadang-kadang kita fikir bulan Ramadan rezeki kot kan. So kita faham keadaan itu, namun kita kena berpijak di bumi nyata. Jangan tamak, sebab macam Dini cakap, kalau dia terlalu hebat untuk dipercayai, mungkin kita tak patut percaya. Macam tu. Itu adalah tanggungjawab kita untuk kita lakukan. Dan selepas ini, seperti biasa, kita nak saksikan dulu pagi ni dah hujan. Adakah tengah hari hujan, petang hujan? Kalau hujan saja ni, kalau siapa yang tak bekerja hari ni, tidur saja tak dah berbuka. Tak boleh macam tu. Okay, kita saksikan ramalan cuaca untuk hari ni dan terus bersama rakan setugas dari Berita. Assalamualaikum dan selamat pagi. Tiada penyelesaian mudah bagi tuntutan bertindih wilayah di Laut Cina Selatan, tetapi masalah itu bukanlah satu yang tidak dapat diatasi selagi ada ruang dialog. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian dalam temu bual bersama China Daily semasa lawatannya ke China minggu lalu. Dalam temu bual dengan syarikat media berbahasa Inggeris terbesar di China itu dan diterbitkan pada semalam, Datuk Seri Anwar menegaskan isu Laut Cina Selatan tidak seharusnya menjadi isu besar dan dialog dengan negara-negara ASEAN lain yang turut menuntut hasil sumber laut itu harus dilihat sebagai jalan penyelesaian. Perdana Menteri berkata beliau gembira kepimpinan China juga bersetuju untuk terlibat dalam sesi dialog dan mewujudkan kesefahaman yang perlu mengenai isu itu. Dalam temu bual itu, Datuk Seri Anwar turut menekankan bahawa rantau Asia Tenggara harus terus diterajui ASEAN berteraskan dasar berkecuali dan zon aman kumpulan itu di samping menjalin hubungan baik dengan semua negara. Perdana Menteri juga berpendapat bahawa negara-negara anggota ASEAN perlu bersatu dan mencapai persetujuan mengenai isu-isu yang utama mempengaruhi rantau itu. Merujuk kepada Pakatan Keselamatan antara Australia, United Kingdom dan Amerika Syarikat yang diwujudkan untuk mengekang pengaruh China di rantau itu. Mengenai ekonomi, Perdana Menteri berkata, beliau berharap lawatannya ke China akan membuka peluang baharu untuk mempergiatkan lagi perdagangan dengan China. Semasa lawatannya ke China, Malaysia meraih komitmen pelaburan tertinggi berjumlah 170 bilion ringgit daripada China hasil pemeteraian 19 memorandum persefahaman antara syarikat kedua-dua negara dalam pelbagai sektor termasuk teknologi hijau, ekonomi digital, pertanian dan pembinaan. Dalam lawatan 3 hari beliau ke Beijing, Perdana Menteri telah mengadakan pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan mengumumkan harga maksimum bagi 30 barangan sempena Aidilfitri pada 13 April ini. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, barangan itu adalah yang penting dalam mempersiapkan Juadah Syawal. Walaupun belum diumumkan harga minimum itu, kalau pergi ke supermarket yang terpilih yang telah mengadakan jualan rahmah
saya nasihatkan supaya pengunjung kepada pemain industri yang melibatkan kuih raya pergi ke supermarket ataupun hypermarket ini kerana jualannya memang ramah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan Bazar Ramadan Rahmah di Bazar Ramadan Dataran Esplanade Eco Grento Puncak Alam Selangor. Datuk Seri Salahuddin berkata antara barangan penting Aidilfitri adalah majrin, tepung, gula dan telur yang mana jaminan stoknya kekal stabil oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Bazar Ramadan Rahmah adalah inisiatif terbaru kerajaan dalam mengurangkan kos sara hidup rakyat dengan menyediakan pilihan hidangan untuk berbuka puasa pada harga murah dan berpatutan. Ini termasuklah dengan menggalakkan peniaga bagi menyediakan kepelbagaian konsep penyediaan makanan atau produk yang seimbang berteraskan menu rahmah kepada pengunjung yang datang ke Bazar Ramadan pada tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Presiden PKR mengingatkan ahli parti bahawa tugas dan tanggungjawab yang digalas hari ini adalah amanah yang mesti dipikul sebaiknya dengan matlamat membawa perubahan yang bermakna. Beliau berkata demikian sempena ulang tahun parti itu yang ke-24. Katanya lagi, semangat PKR adalah berpasak atas semangat islah yang kuat. Justru beliau mengingatkan kepada semua ahli bahawa kuasa adalah amanah dan bukan keistimewaan. Tegasnya, hak dan kebajikan rakyat mesti yang terutama dalam membentuk kebijakan. Beliau turut mengucapkan selamat ulang tahun PKR yang ke-24 kepada seluruh anggota dan pimpinan PKR. Sementara itu, Ketua Penerangan PKR, Fahmi Fazil yang juga Menteri Komunikasi dan Digital, menerusi Facebook beliau berkata, PKR merupakan parti yang sentiasa memperjuangkan nasib semua lapisan rakyat, tidak mengira agama, bangsa mahupun jantina. Beliau berharap semoga PKR terus maju dan kukuh demi Malaysia Madani. Sekian dari Bilik Berita waktu ini. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Jeng. Saya tak dengan jeng. Dah bayar belum? Dah selesai. Senyum. Buat pengakuan kejap lagi terus semak. Kalau tak bayar cukai, anda bukan wiranegara secara spiritual. Terus sentap kan kalau tak buat kan. Okey, ini satu topik yang cukup menarik memandangkan bulan ini saya kira bulan yang ramai wira-wira baru, wira-wira sedia ada yang terlahir, yang dilahirkan dan terus menjadi misi utama bagi atau penguat utama bagi negara kerana mereka inilah juga yang membantu sebenarnya untuk pembangunan negara sebab itu dipanggil wira. Kali ini kita bincangkan soal andalah wira negara. Anda tak perlu nak pergi berperang tembak-tembak, tidak. Tak perlu secara fizikal, spiritual pun cukup. Cukup saja sekadar anda masuk dalam laman web Isytihar, bayar kalau perlu bayar. Itu adalah merupakan, saya tahu semua dah tahulah ni berkaitan apa? Pembayaran cukai kepada LHDN. Okey. Baik, kita bersama dengan Pengarah Bahagian Pendidikan Cukai Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia ataupun Hasil, iaitu Encik Masrun Maslim. Selamat datang. Ya, terima kasih. Saya tak gentar, alhamdulillah. Dia wira. Okey, kita nak memahami bagaimana cukai itu mula dikenakan kepada seseorang individu. Okey, terima kasih Helena Ashraf. Terima kasih kepada bernama atas undangan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri bercakap tentang wira kan. So, berbalik pada soalan Helena tadi, bagaimana cukai itu dikenakan? So, kalau kita individu ni dia ada dua kategori sebenarnya Helena Ashraf, iaitu individu yang makan gaji yang tak ada punca pendapatan perniagaan. Satu lagi individu yang ada punca pendapatan perniagaan. Jika individu yang makan gaji ni dia boleh dikenakan cukai mengikut kepada kategori dia, iaitu kategori dia bujang ke ataupun yang berkahwin tak ada anak ke, yang berkahwin dan ada anak seorang, dua dan sebagainya. Dan semua ada dalam jadual potongan cukai bulanan tu. Dan secara ringkasnya untuk individu bujang yang tidak berkahwin, yang belum berkahwin ini, kalau dia mempunyai pendapatan yang keseluruhan untuk 1 tahun itu
sekitar 37,300. Selepas kita tolak dengan potongan KWSP, maka dia akan dikenakan potongan cukai bulanan. Dan bila ada sahaja potongan cukai bulanan, kemungkinannya akan dikenakan cukai pendapatan untuk tahun berkenaan. Namun demikian, dikena ingat bahawa ada pelepasan-pelepasan cukai yang kemudiannya dia layak tuntut bila diisi borang cukai itu. So di situlah nanti baru dia tahu sama ada dia dikenakan cukai ataupun tidak. Tetapi untuk menjelaskan lebih mudah, jika ada je pendapatan gaji itu dalam 37,300 untuk 1 tahun, selepas kita tolak dengan KWSP, insya-Allah dia akan dikenakan cukai. InsyaAllah akan dikenakan cukai. Kita kira. Gaji sendiri. Okey, saya nampak lebih daripada perlu. Lebih kurang dalam 4,000 macam tu lah. Lebih kurang dalam 4,000 bila kita tambah dengan EPF kan. Maknanya kat situ dia keluar daripada grup B40 lah. Okey. Dan bagi yang berniaga pula, dia tak ada amount pendapatan yang minimum begitu. Maknanya bila dia buka saja suatu perniagaan, dia wajib untuk mendaftar sebagai pembayar cukai, dapatkan nombor fail cukai pendapatan, kerana dia untung ke dia rugi ke, dia wajib untuk hantar borang nyata cukai pendapatan. Bezanya ialah bila dia untung mungkin akan ada cukai pendapatan dikenakan, tapi kalau dia rugi tidak kena cukai lah. Ini semua perkara yang perlu difahami lah. Bukan semua perniagaan kena cukai, Helina, Hashraf. Hanya yang ada keuntungan dan selepas kita tolak dengan potongan dan perbelanjaan pelepasan yang mereka layak, baru dikenakan cukai. Dan perniagaan ini perniagaan yang berdaftar ataupun acik-acik tepi jalan jual nasi lemak, goreng pisang tu pun dikenakan cukai juga. Dalam konteks Lembaga Hasil Negeri Malaysia ni, kita tidak melihat kepada perniagaan yang berdaftar sahaja. Maknanya kalau kita ada sumber pendapatan perniagaan, acik-acik jual nasi lemak macam Helina cakap, atau sekarang ni sangat popular. Influencer. Ya, selebriti. Tak perlu nak jadi selebriti pun kadang Helina, kita boleh berniaga. Sebab zaman sekarang ni digital business sangat menggalakkan ya. So kita duduk di rumah sebagai suri rumah pun kita boleh generate keuntungan perniagaan. So mereka juga sebenarnya wajib untuk mendaftar nombor fail cukai pendapatan dan seterusnya mengisi borang nyata cukai. Dan bila mereka isi, barulah mereka tahu sebenarnya mereka kena cukai ataupun tidak. Tapi kalau saya terdiri daripada golongan itu, saya buat lupa, buat tak tahu boleh? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Nak buat lupa. Terlupa, orang kata kalau terlupa ni dimaafkan ya. Tapi kita tengoklah jenis lupa macam mana kan. So kemudian nanti lembaga saya akan buat audit lah, Helina, Ashraf. Okey, baik. Antara yang menariknya, terdahulu ada dilakukan pengisytiharan secara sukarela. Ya. Adakah masih lagi berkuat kuasa, masih lagi digunakan untuk tahun ini? Okey, salah satu inisiatif dalam bajet 2023 yang diumumkan oleh Menteri Kewangan baru-baru ini ialah pengakuan khas sukarela lah. Yang mana ini kali kedua kita buat. Kali pertama pada tahun 2019 yang lalu, dan insya-Allah pada bulan Jun nanti akan berkuat kuasa lah. Sekarang ni kita baru sediakan garis panduan dan sebagainya untuk diteliti oleh pembayar cukai yang mahu menyertai pengakuan khas sukarela ni. Kita akan mula pada bulan Jun dan selama 1 tahun sehingga bulan Mei tahun hadapan, insya-Allah. Okey, menarik tentang katakanlah ini satu perkara yang menarik kerana mereka ni mungkin dapat pelepasan daripada dikenakan sebagai penalti. Betul. Akta memang ada menyebut dalam perkara ini, mungkin boleh dikecualikan. Betul. Bercakap soal pengakuan atau pisah secara sukarela, daripada tahun bila mereka ini perlu mengisytiharkan? Bayangkan, adakah daripada tahun mereka bermula 18 tahun dah start bekerja, kan masa tu mungkin yalah dah ada dah gaji lebih daripada 30,000 tapi tak isytihar. Sampai sekarang mungkin dah 5 sampai 10 tahun. Ataupun dia ada waktu-waktu tertentu saja. Okey, dia ada waktu-waktu tertentu, Ashraf. Cuma garis panduan tu belum keluar. So kita tak boleh nak nyatakan lagi. Sebab bila garis panduan dia keluar, dah ada syarat-syarat dan kriterianya, kita akan muat naik dalam website kita di www.hasil.gov.my, dan juga kita akan buat pemakluman melalui kenyataan media, so that mereka yang ingin menyertai pengakuan khas secara sukarela ni tadi boleh memuat turun dan membuat semakan pada garis panduan itu. Dan macam Ashraf cakap tadilah, mereka sebenarnya akan dikecualikan penalti. Maksudnya 0%. Kalau dahulu pada 2019 kita letakkan 10 to 15% kan, masih ada penalti tapi minimum. Sekarang ni 0% atas inisiatif kerajaan lah. Ini peluang kepada anda yang tidak pernah membayar cukai. Ini adalah peluang terbaik untuk anda semua jadi wira negara dengan mengisytihar cukai-cukai anda. Baik, Tuan, kadang-kadang kan kita ni tak tahu macam mana nak kira pelepasan cukai kita, berapa, apa yang kita boleh claim dan sebagainya. Ada tak jenis memang kalkulator kalau dekat website tu untuk kita mudahkan proses mengisytihar cukai ni?
Kita memang ada sediakan kalkulator PCB, kalkulator potongan cukai bulanan khusus kepada mereka yang mempunyai pendapatan gaji lah. Namun demikian mereka kena tahulah dia punya perbelanjaan yang mereka lakukan yang melayakkan mereka untuk mengurangkan amount cukai, pelepasan-pelepasan yang boleh masukkan dalam kalkulator itu supaya mereka akan dapat menjana amount yang hampir sama dengan amount cukai yang patut dibayar. Mereka hanya boleh mereka boleh masuk kepada MyTax di mytax.hasil.gov.my. Di situ ada kalkulator PCB, mereka boleh akses. Seperti mana yang kita bincangkan sebelum ni, bahawa mereka kena tahu apa potongan-potongan yang layak untuk mereka tuntut, barulah mereka boleh dapat membuat pengiraan PCB ataupun cukai yang mereka boleh dikenakan untuk tahun-tahun berkenaan tu. Yang pentingnya ialah mereka istihar. Mereka istihar. Bila mereka istihar, baru mereka akan tahu berapa cukai yang kena bayar. Kalau mereka tak istihar, tak tahulah berapa cukai dan kena bayar. selain istihar, saya kira kita juga kena simpan dokumen-dokumen untuk membolehkan kita buat pelepasan dan sebagainya. Tak silap saya 7 tahun. Betul. Dan apa kelebihan kalau kita simpan dokumen 7 tahun ini, dan kalau tiba-tiba kita jadi orang terpilih yang diaudit ni, nak buat audit pada meja pula, apa yang kan? perlu kita lakukan? Sangat bagus soalan tu. Soalan yang sangat popular saban tahun sebenarnya, Helina Ashraf, kan. Kenapa nak kena simpan sampai 7 tahun ni? Selalu orang tanya, kan. Macam inilah kita cakap. Banyak manfaatnya. Antara 4 manfaat utama yang saya boleh kongsikan kat sini. Yang pertama ialah memenuhi ataupun mematuhi Undang-Undang Percukaian. Memang dalam Akta Cukai Pendapatan 1967 ada dinyatakan bahawa simpan selama 7 tahun. Kedua, memudahkan urusan kita untuk kira cukai tu. Bila musim pengumuman borang macam sekarang ni untuk mereka yang makan gaji, kan, sehingga 30 bulan 4 nanti untuk isi e-filing, kita perlukan semua dokumen tu untuk kita semak, untuk kita isi di dalam borang nyata cukai kita. Tanpa dokumen untuk kita rujuk tu, macam mana kita nak main ingat-ingat aja, kan? Berapa banyak aku belanja untuk beli buku untuk anak-anak, berapa banyak aku beli belanja untuk laptop dan sebagainya. So, bila ada dokumen tu, mudah untuk kita rujuk dan terus kita key in saja angka-angka berkenaan dalam e-filing. Ketiga, bila berlakunya audit, jadi orang yang terpilih tadi, kan, insan-insan yang terpilih dikenakan audit. So masa audit itulah pegawai lembaga hasil akan minta dokumen tu. Bila kita simpan dokumen dengan rapi, dengan selamat, dengan berstruktur dan juga teratur, kita mudah untuk tunjukkan dokumen tu kepada semua pegawai kita. Jadi senanglah pegawai kita pun, oh betul lah ada simpan dan sebagainya. Bila kita semak kepada pelaporan, okey betul, senang kerjanya. Kalau kita gagal tunjuk, itu yang akan ada cukai tambahan tu. Kita akan tolak semula, potong semula apa yang kita dah tuntut tadi sebab tak mampu untuk tunjukkan bukti. So kita akan jadi cukai tambahan. Okey. Tapi kalau kita tengok dekat website e-hasil itu sendiri, kan, boleh tak kalau macam saya faham kalau kita boleh simpan sekarang dekat Google Drive dan sebagainya, ia memudahkan dan sebagainya. Inisiatif peringkat LHDN pula. Bagaimana dalam konteks penyimpanan maklumat tersebut? Sebab macam sekarang ni kalau kita tengok permohonan katakanlah buat permohonan di bank, kita dah sekarang simply upload saja. Kan, boleh untuk tak buat semakan, kan? dalam Kenapa ini tidak diaplikasikan juga di peringkat LHDN? Dan saya kira soalan ni antara yang sangat digemari ditanya oleh pembayar cukai. Ya, betul. Untuk maklumat itu disimpan oleh lembaga hasil, kita dah pergi kepada sistem taksis sendiri. Kita dah mula dengan sistem taksis sendiri, ya, sebelum ini. Dan roh sistem taksis sendiri, bercakap roh tu pula, kan. Kita spirit untuk sistem taksis sendiri itu ialah kita sebagai pembayar cukai kira sendiri cukai kita dan hantar kepada lembaga hasil tanpa mengemukakan apa-apa dokumen kepada lembaga hasil. Hanya borang nyata sahaja. Dokumen itu simpan kemudian. Itu asalnya begitu. Tapi kita faham bahawa ada dalam kalangan pembayar cukai kita, terutamanya dalam kalangan pembayar cukai perniagaan dan juga syarikat-syarikat, mereka banyak dokumen yang perlu disimpan sehingga kan tak ada cukup tempat kadang-kadang, kan. That's why kalau Ashraf dengan Helina perasan, mulai tahun hadapan insya-Allah lembaga hasil akan melaksanakan inisiatif e-invoicing ataupun e-invoice. So e-invoice ni akan membantu sebenarnya dari segi kos pematuhan pembayar cukai terutamanya dalam kalangan peniaga ni. Mereka akan macam Ashraf cakap tadi lah, dokumen-dokumen tu tak perlu lagi dah
untuk kita minta, sebab maklumat tu dah ada dah dalam secara online. Secara dalam talian, dalam bagasi boleh buat semakan di situ. Cuma untuk individu tu, untuk masa depan mungkin akan ada, tapi kita tak bolehlah nak memberikan jaminan apa-apa kepada individu, sebab banyak perkara yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita menyediakan perkhidmatan untuk simpan akan ada nanti, insya-Allah. Moga ada tu dah nanti. Masuk dalam pipeline tu, kita dah macam bersyukur sikit lah. Baik. Salah satu lagi, saya nak tanya tentang kerana ada yang beranggapan tidak membayar cukai ini, tidak mengisytiharkan, beranggapan bahawasanya LHDN tidak boleh trace rekod keuntungan ataupun pendapatan mereka. Benarkah persepsi itu? Ataupun sebenarnya LHDN memang mampu untuk semak tanpa kita bagi tahu ataupun menyediakan apa-apa pengesahan pun? Itu satu salah faham lah sebenarnya, Ashraf, kan, persepsi. Persepsi kita boleh trace, cuma cepat atau lambat, itu saja. Okay. Tu orang kata dia kalau di kat lembaga hasil tu kan, kita selalu berkata mereka ni suka main lari-lari ni, dia kata kan, catch me if you can, dia kata kan. Tak ada masalah, kita pun suka berlari kan. Tak ada masalah. Maksudnya memang boleh trace lah maksudnya. Boleh trace, sooner or later tu je lah. Kalau sooner tu lagi better, lagi bagus. Kalau later tu dengan dia punya cukai tambahannya, dengan dia punya penalti dan sebagainya, lagi kena berat. jujur lah, belajar untuk jujur dengan diri sendiri dan juga dengan lembaga hasil. Jangan lari lagi. Mereka tahu. Kita tahu, sama-sama tahu. Sebab satu lagi yang saya suka untuk share, Lina dengan Ashraf, untuk makluman bersama kan, lembaga hasil ni dia boleh buat semakan daripada sumber lain juga sebenarnya. Contoh sumber lain? Sebagai contohnya, kalau kita sebagai ejen insurans, Okey. ejen insurans, syarikat insurans wajib setiap tahun mengemukakan maklumat bayaran komisen kepada ejen-ejen dia. Okey. So, walaupun you sebagai ejen insurans tak declare kepada lembaga hasil, tapi lembaga hasil akan dapat maklumat itu daripada syarikat insurans. Sebab syarikat insurans mengeluarkan perbelanjaan komisen itu untuk menolak potongan cukai mereka, mengurangkan potongan cukai mereka. So di situ kita akan cross check, kita buat semakan silang. Begitu juga kalau buat ejen jualan langsung dan sebagainya, sama saja konteksnya, konsepnya. Begitu juga kalau kita berniaga nasi lemak, berniaga pisang goreng, tup-tup keluar kereta sebiji, tup-tup beli rumah sebiji dan sebagainya. Kita bersangka baik dahulu, yang mana kita akan keluarkan surat pertanyaan kepada mereka dari mana sumber pendapatan yang diperolehi untuk membeli untuk membeli aset berkenaan. Betul. Saya menabung dari kecil, tak ada masalah. Bolehlah. Jika mereka dapat mengemukakan maklumat itu, membuktikan bahawa itulah tabungan mereka sejak kecil. Sebab memang bercita-cita nak beli sebuah kereta pada umur 20 tahun sebagai contohnya. Pada umur 10 tahun dah simpan dah duit. Dan memang masuk akal berkenaan, tak ada masalah. Okey, faham. Okey, kita nak faham juga, kalau kita terlambat bayar cukai ni, kita kena denda, kena penalti dan sebagainya. Tapi kalau saya bayar awal, dapat tak diskaun ke apa ke? Macam saya 1 hari bulan tu nak login, cuma hari tu ada masalah sikit sistem kan, tak dapatlah 1 hari bulan. Untuk diskaun tu tak ada. Tapi kalau dihantar borang cukai awal dan ada pula cukai terlebih bayar, insya-Allah refund dia lagi cepat dapat. Itu lah kelebihan dia. Dia punya ganjaran ni kan. Sebab dalam konteks cukai ni kita layan sama rata. Cuma bezanya kalau dihantar lewat, hantar lambat, dia akan dikenakan penalti. Untuk keadilan kepada orang yang hantar awal tadi. Okey, baik. Dalam masa sama juga tadi disebut salah satu mereka dikenakan cukai walaupun mereka menjalankan perniagaan, walaupun mereka tidak berdaftar di bawah SSM. Cuma saya nak bertanya dalam konteks untuk ayat mudahnya sebagai belas kasihan. Kerana sebagai contoh, bagi peniaga-peniaga online sebagai contoh ya, suri rumah, mereka ada kos tertentu. Sebagai contoh, kos-kos yang tertentu mereka berniaga, penggunaan utiliti rumah, bil elektrik, bil telefon. Kesemua ini kalau dia berbeza sedikit dengan mereka yang berdaftar, mudah kita nak trace. Berbanding mereka tidak berdaftar dengan SSM. Adakah mereka LHDN mempunyai satu kaedah atau kajian tertentu untuk mengeluarkan garis panduan selepas ini bagi membuat satu pengiraan yang mungkin sedikit berbeza kepada golongan-golongan mereka ini, supaya cukai yang mereka dikenakan tidak terlalu tinggi sangat kepada mereka? Buat masa ini belum ada garis panduan yang khusus seperti mana yang Ashraf maklumkan tu. Namun demikian, tak mustahil pada masa depan berdasarkan kepada respon maklum balas daripada para peniaga sekarang ini, sangat ramai para peniaga online kan, kita boleh come out dengan garis panduan yang khusus untuk itu. Cuma secara amalannya di sini di Lembaga Hasil Dalam Negeri, apabila ada satu perniagaan, kita akan ambil kira perbelanjaan-perbelanjaan yang dikeluarkan dalam menghasilkan pendapatan tu. Berniaga nasi lemak, of course kena keluarkan kos untuk beli daun pisang, beli beras kan,
minyak untuk goreng dia punya telur, goreng sambal dan sebagainya. Kos-kos itu boleh diberikan penolakan dalam mengira pendapatan perniagaan itu tadi. Tetapi itu kita kena balik kepada konsep kita yang pertama, iaitu 37,300 itu. Kita kena capai itu dulu baru kita melihat perkara ini, ataupun tak perlu capai 37,300. Untuk berniaga nasi lemak tadi tak perlu capai 37,000 tu. Sebab dia dalam kategori perniagaan. Tapi yang makan gaji macam kita, tak ada cumber pendapatan perniagaan, 37,300 tu dah layak PCB, kenalah isi borang nyata. Okey, baiklah, itu saja dapat lagi kita sebenarnya. kongsi. Sebab penerbit dah cakap tak boleh, you dah kena cut dah ni. Saya rasa penerbit ni tak bayar lagi. Jahat kita. Kena panggil lagi lah nampak gayanya. Boleh. Okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Mas Romasin daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri atas perkongsian ini. Kita harapkan akan ada satu perasaan bagi mereka tak bayar lagi. Masih lagi sempat sekarang ni, boleh, dan juga sukarela tadi kita cepat-cepatlah isytiharan supaya kita menjadi salah seorang daripada wira Malaysia. Betul, dan juga kami ada sediakan anda satu VT tradisi paluan rebana kejut sahur di Ipoh yang sangat meriah. Jom kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekumpulan penduduk di sekitar kawasan Taman Kelebang Putra 1, Ipoh, berusaha menghidupkan tradisi kampung dengan laungan bangun sahur sambil diiringi paluan rebana, diikuti selawat bagi mengejutkan umat Islam untuk bangun sahur awal pagi Ahad. Program yang bermula kira-kira 3.30 pagi dan berlangsung selama 30 minit itu melibatkan lebih 50 individu termasuk kanak-kanak dengan berjalan sejauh kira-kira 3 km mengelilingi kawasan perumahan berkenaan. Pengerusi Kerlap Rukun Tetangga KRT Kelebang Putra 1, Dr. Muhammad Azrul Azli, 36 tahun, berkata program tersebut yang julung kali diadakan di situ menjadi medium merapatkan jurang antara penduduk untuk membina perpaduan melibatkan masyarakat setempat, khususnya dalam kawasan perumahan dalam bandar. Menurut Muhammad Azrul, pihaknya mempertimbangkan untuk mengadakan program kejut sahur paluan rebana anjuran KRT itu secara berkala pada bulan Ramadan, selain cuba mengaktifkan kelab rebana bagi menarik lebih ramai penyertaan pada masa hadapan. Sementara itu, pengerusi kelab rebana Kelebang Putra, Muhammad Rizal Muhammad Rajab, 48 tahun, berkata sesiapa sahaja boleh menggunakan khidmat kelab berkenaan bagi majlis tertentu. Sebelum ini, katanya, kelab rebana berkenaan kebiasaannya hanya aktif di kawasan kampung. Namun acara itu dibawa ke taman yang membuatkan idea tercetus untuk melakukan kejut sahur dengan paluan rebana ke taman perumahan. Sekian laporan saya, kembali kepada rakan di studio. Sejak pandemik COVID-19 melanda dunia, kumpulan rangkaian antarabangsa di Tandur telah memperkenalkan konsep menu ala carte sebagai hidangan berbuka puasa dan menolak konsep buffet Ramadan. Bagi meneruskan tradisi tersebut, Persatuan Perniagaan Malaysia FMBA dengan kerjasama di Tandur telah mengadakan majlis berbuka puasa bersama media yang bertempat di restoran Roti Bite di Tandur di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Majlis yang diadakan bertujuan menyeru pengusaha-pengusaha restoran untuk menolak konsep buffet Ramadan dan sekaligus memupuk kesedaran tentang pembaziran dan kesannya terhadap ekonomi. Dan kita mengambil inisiatif ini bersama dengan FMBA untuk mengimarahkan semula suasana Ramadan yang sudah lama sepi disebabkan oleh COVID. Dan selain daripada itu, kita juga telah mengambil satu pendekatan baharu di mana untuk mengelakkan selepas COVID kita perasan barang-barang harga naik melonjak tinggi. So kita telah mengambil satu inisiatif baru di mana kita tidak rasa ada keperluan untuk kita bermegah-megah atau membazir makanan secara tidak perlu atau tidak rasional. Turut hadir dalam majlis tersebut naib pengerusi FMBA Raymond Wu, pengurus besar di Tandur Amir Malik dan Ketua Pegawai Operasi GISP Holdings Datuk Lokman Hakim. FMBA turut menyokong usaha di Tandur yang dianggap menyokong usaha kerajaan membantu rakyat memberi subsidi bersasar daripada melakukan pembaziran dalam sudut ekonomi. Selain daripada itu, untuk mendukung dan menyokong hasrat kerajaan, terutamanya Kementerian Perdagangan dan Kos Sara Hidup, kita sedang bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Kos Sara Hidup untuk
menjadi salah sebuah syarikat yang membekalkan makanan secara percuma kepada Yayasan Food Bank Malaysia, di mana makanan-makanan lebihan di restoran ini akan dibungkuskan dengan menggunakan teknologi retort untuk diedarkan kepada masyarakat ataupun orang yang lebih memerlukan makanan ni. Sebab kita rasa insyaAllah kita nak cuba go for zero waste dalam organisasi kita sebagai sebuah syarikat swasta. Ini merupakan inisiatif kita. Hasil kajian daripada Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP tahun lepas menunjukkan pembaziran makanan meningkat antara 15 hingga 20% ketika bulan Ramadan berbanding purata pada bulan-bulan lain. Dalam majlis berbuka puasa berkenaan, Abdul Malik yang juga pengerusi FMBA menyatakan bahawa FMBA akan mengumpulkan kira-kira 500 persatuan perniagaan dari seluruh negara untuk menjadi suara kepada industri perniagaan di negara ini. Pada tahun ini kita telah bekerjasama dengan Yayasan Kasih Kanser daripada Kota Baru, di mana Dr. Imisari telah bersetuju untuk bekerjasama dengan kita untuk mengagihkan sebanyak 10,000 makanan pack iftar untuk 40,000 isi rumah sekitar Bandaraya Kuala Lumpur dan wilayah persekutuan. Kumpulan sasaran kita adalah contohnya doktor-doktor, misi nurses, pesakit-pesakit di hospital di sekitar Kuala Lumpur. Dan aktiviti CSR ini adalah satu kerjasama dengan Yayasan Kasih Kanser, di mana Yayasan Kasih Kanser telah mendapat pembiayaan ataupun penajaan daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Nyam. Tapi ini salah satu yang baik lah, sebab saya tengok kalau pergi buffet Ramadan tu penuh, lepas tu tak habis. Itu yang paling saya tak suka tentang buffet. Tak habis, membazir. Tapi dah ada konsep boleh tapau, boleh bawa balik ni, saya rasa ini satu usaha yang saya kira sangat baik lah. Dan berbaloi. Berbaloi itu buffet ni bukan murah ya. Okay. Baik, itu adalah salah satu yang menarik bagi bulan Ramadan. Penduduk kita Isha merasalah makan. Betul. Tapi kalau di bulan Ramadan ni juga, kalau kita selalu makan lepas buka puasa tu, makan tanpa kita berkumur, jaga kesihatan gigi kita, floss dan sebagainya, ataupun berkumur dengan pencuci mulut kan. Konsep dia apa nanti? Esok tu kalau boleh pakailah mask kan, sebab dia akan mengganggu juga orang lain. Betul. Dan kalau anda pergi tarawih tu, dia akan mengganggu orang-orang di sebelah anda sebab mulut berbau. Dan itu merupakan antara topik yang kita nak bincangkan sekarang, bagaimana kita nak kurangkan bau mulut kita, terutamanya di sepanjang Ramadan ini. Baik, untuk itu kita bersama dengan tetamu kita, Doktor Pergigian dari Klinik Pergigian Mawarni, Dr. Nur Mawarni, untuk membincangkan tentang bagaimana kita nak kurangkan bau mulut. Terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih kerana menjemput. Okey. Bila sebab ke pasal ni terus saya macam rindu zaman ni COVID dulu, sebab semua pakai face mask. Dapat mengurangkan sikit lah setidak-tidaknya. Kita bukanlah nak mengecamkan ataupun tetapi kita nak cari solusi untuk perbincangan ini, soal kurangkan mulut berbau. Pertama sekali bercakap soal perkara ini, mungkin doktor boleh kongsikan dahulu kepada kita antara yang menjadi punca-punca awal ataupun menjadi penyebab kepada masalah ini berlaku. Bagaimana? Okey, pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. First kali kita berbalik kepada definition bau mulut itulah sendiri. So saya rasa definisi boleh kita mengatakan bahawa bau mulut ni maksudnya bukanlah semua bau mulut, tapi bau mulut yang aroma yang tidak menyenangkan. Biasanya kadang-kadang semua orang akan experience bau mulut ni. Kalau tak percaya, awak bangun tidur, cuba awak macam ni. Macam tu. Awak boleh bau mulut awak sendiri. Macam mana kan? Especially kalau pakai mask di waktu COVID, kalau bercakap-cakap, awak boleh baulah bau mulut awak sendiri. Betul tak? Kadang-kadang seseorang individu itu tidak sedar yang dia bau mulut, dia punya partner ke ataupun orang sekeliling yang macam buat gaya ke. Jadi dia
somehow akan menyebabkan individu tu mempunyai masalah sosial dan kurang keyakinan. Jadi di waktu bulan puasa ni, especially bau mulut itu disebabkan biasanya disebabkan oleh kurang air. Dan sekiranya kalau seseorang individu itu macam kurang makan karbohidrat, kalau dia nak kurus lebih, dia kurang makan karbohidrat di waktu bulan puasa, dia akan menyebabkan kita penghasilan tenaga itu berlaku melalui ketosis. Jadi dia ada keton, breath tu, bau keton. Itu menyebabkan mulut berbau juga. Itu di waktu bulan puasa lah. Tapi punca-punca utama sekiranya waktu bulan puasa semua orang akan berbau mulut, yang berpuasa akan berbau mulut. Tapi sekiranya bau mulut ni sebelum bulan puasa pun memang dah berbau dah. Jadi pertama-tama yang punca paling utama ialah dalam mulut. Dalam mulut kita sendiri ada masalah. Contohnya masalah dalam mulut yang menyebabkan mulut berbau ialah banyak makanan duk terselit celah-celah gusi, celah di permukaan lidah, di permukaan gigi. Jadi masalah-masalah ni kalau tak diatasi akan menyebabkan terjadinya masalah lain seperti berlubang, lepas tu masalah gusi bengkak, bernanah dan sebagainya lah. Macam tu. Itu ialah punca utama. Dan kita difahamkan juga kalau kita nak membersihkan gigi kita ataupun mulut kita, penjagaan oral yang paling simple adalah berkumuh dengan air suam dan juga garam. Kalau kita tengok dari segi effectiveness itu, air garam ini dengan pengkumur mulut biasa itu, mana yang lebih orang kata efektif lah? Okey, pertama sekali yang saya ingin betulkan pendapat orang ramai sebenarnya, mereka hanya menggunakan komo-komo contohnya lah untuk ataupun itu adalah penggunaan tambahan. Dia lebih kepada tambahan saja. Yang paling penting ialah berus gigi dan paling penting ialah floss, sebab kebanyakan rakyat Malaysia rata-rata memang tak floss. So floss tu sangat-sangat penting seperti berus gigi juga. Tapi saya faham sebab kita tak diberi penekanan since sekolah, tak ada dalam kurikulum. Tapi pagi tadi kebetulan saya kemaskan buku anak saya tengok ada gambar gigi dan ada floss. So saya macam happy lah dekat buku sains itu. Saya happy yang dah telah diperkenalkan sejak awal. Masa sekolah rendah dia dah perkenalkan sekarang. Saya rasa masa saya dulu tak ada, saya tak kenal pun tu floss. Betul, kita praktikal yang berus gigi tu je. Dia tepi longkang tu kan. Tepi longkang tu berus gigi. So yang paling penting physical cleaning. So macam mouthwash tu memang kita kalau yang you beli di supermarket tu you boleh je guna 2 kali sehari, tetapi itu adalah tambahan, tidak boleh menggantikan yang floss dan berus gigi tu. Dan ada juga ingredient dalam mouthwash tu, dia mempunyai chlorhexidine digluconate. Chlorhexidine digluconate ni biasanya by prescription by doktor lah. So kalau let's say you di-prescribe pun, dia tidak boleh lebih daripada 2 minggu sebab kesan sampingan dia adalah dia akan menyebabkan stain dan altered taste sensation, maknanya perubahan kat lidah, you rasa tu lain. So nak tekankan sekali lagi, penggunaan mouthwash tu hanyalah untuk macam solusi yang sementara. Yang penting ialah jumpa doktor gigi dan kalau perlu selesaikan masalah-masalah gigi, contoh masalah lubang tadi dan masalah karang gigi. Karang gigi saya tekankan sangat berbau mulut kalau banyak karang gigi yang tebal. Punca karang gigi ni berlaku disebabkan apa, doktor? Karang gigi ialah berlaku bila makan, makanan melekat kat permukaan gigi kan. So bila tidak diberus dengan baik, karang gigi ni akan combine dengan air liur. Air liur kita banyak mineral. So bila dia combine dengan air liur, dia akan keras. So bila keras, pakailah berus gigi macam mana pun, pakailah Philip ke yang canggih macam mana pun, dia tidak akan dapat membuang karang gigi tu. Doktor yang kena remove. Dan doktor, tadi saya terlihat di kaca televisyen ada poster yang menyatakan antara punca nafas berbau adalah daripada ubat-ubatan. Dan kalau kita lihat, mungkin doktor boleh jelaskan tentang perkara itu. Ubat-ubatan yang menyebabkan, antara ubat-ubatan, contoh ubat-ubatan ialah antihistamin, antipsikotik, ubat-ubatan yang menyebabkan mulut kering. So dia akan menyebabkan mulut kita berbau. Kenapa kalau mulut kering tu berbau? Sebab bila mulut kering,
dia kurang ailio. Sebenarnya ailio kita ni sangat baik. Ailio kita ni membantu untuk kurangkan aktiviti bakteria. Dia neutral kan asid dalam mulut kita. So bila kurang ailio, bakteria ni berparti dalam mulut kita. So dia merembeskan macam-macam bau-bauan bila dia berkomoh itulah. Baik, selepas ini kita tanya juga apakah strategi-strategi lain yang boleh kita lakukan bagi tujuan untuk mengurangkan bau-bau ini. Setidaknya ianya dapat membantu kita mengurangkan ketidakselesaan diri dan juga orang lain. Dia sangat penting. Kami akan bincang semua selepas ini dalam Apa Khabar Malaysia. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati. Dengan ikhlas hati, membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network, Financial Education Network, agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN. Okay, kita sering bercakap soal kurangkan mulut berbau. Saya bila doktor gigi ada tak takut. Macam dulu masa sekolah takut betul kalau doktor gigi kan. Tak tahu kenapa. Saya tak boleh relate sebab saya tak pernah takut. Tak pernah rasa benda tu. Saya lari dah macam-macam alasan bagi. Okey, doktor, kita sambung perbincangan ini. Tadi kita sebutkan antara yang menarik bila bercakap soal kurangkan mulut berbau ni, kita kena tengok jugalah pemakanan kita dan sebagainya kan. Saya bertanya tentang amalan. Satu amalan yang mungkin barangkali dengan pandangan daripada doktor, amalan membawa berus gigi ke mana-mana. Sebab saya tengok macam beberapa negara lain, sebagai contoh di Jepun, mereka menjadikan berus gigi itu sebagai macam pen. Maksudnya kalau lepas makan tengah hari terus berus gigi, makan petang terus beri. Adakah amalan-amalan ini sesuai kita gunakan di Malaysia ataupun amalan ini sesuai untuk kita gunakan bagi tujuan untuk membersihkan gigi dan sekaligus dapat mengurangkan risiko-risiko mulut berbau ni? Yang ni saya boleh relate. Saya memang ada berus gigi dalam handbag setiap kali dengan ubat gigi. Congratulations to you. Sebenarnya ada hadis yang mengatakan Rasulullah pernah bersabda bahawa sebenarnya berus gigi ni adalah satu ibadat. Bersugilah dia panggil. Bersugi ialah satu ibadat dan akan mendapat rahmat Allah. Dan Nabi juga pernah bercakap, pernah bersabda, dia cakap, kalau tidak menyusahkan umatku, akan aku suruh mereka berus gigi setiap sebelum ambil air sembahyang wuduk. So maknanya 5 kali lah buat kan? Ya, sebenarnya bila you berus gigi tu, you mengamalkan amalan sunnah dapat pahala. So sebenarnya kalau berus gigi dengan cara yang betul, memang amat baiklah apa yang you sarankan tu. Memang digalakkan sangat bawa berus gigi ke mana-mana, tapi jangan lupa floss juga. Sebab floss ni ialah dia bersihkan di celah-celah yang berus gigi tak boleh. Berus gigi tak boleh sampai. Dan dia punya berus tu juga, dia kena hujung dia kecil. Jadi boleh sampai hujung. Sebab masalahnya ialah gigi semua okey, tapi hujung banyak pula sebab tak sampai. Rasa berangan dah sampai tapi tak sampai. Tapi saya tahu tips dia apa. Kalau nak sampaikan tu jangan buka mulut besar sangat kan. Pandailah dia. Sebab tu, sebab dah bawa. Okey, terbukti memang bawa lah. Saya kan dia propah dia tadi. Memang dia bawa. Okey, doktor, kadang-kadang kita dah jaga tahu kesihatan gigi kita. Kita dah berkumur, kita dah floss, kita dah berus. Dengan lidah-lidah sekali kita berus dan sebagainya. Bagus. Tapi bau tu tetap ada. Ada orang kata datang daripada perut. Betul ke apa? Fakta ke apa ni? So memang ada juga pesakit saya even yang ada masalah tersebut. Yang paling penting ialah you come and see doktor gigi dahulu. Sebab this is our specialty, mulut. Jumpa doktor gigi, doktor akan check kalau ada lubang ke, ada apa-apa yang abnormal, kita fix yang dalam mulut dulu. Selepas dah selesai dalam mulut, kalau ada lagi bau-bauan yang tak menyenangkan, mungkin ada parts daripada our
parts body yang lain yang menyebabkan masalah. Contoh yang paling dekat ialah sinusitis. Sinus boleh menyebabkan bau mulut, and then kalau ada keradangan di paru-paru, dan even kat dalam ada medical condition yang disebut GERD, gastrointestinal reflux disease, di mana asid daripada dalam perut tu naik ke atas esophagus dan sampai ke tekak, kita boleh rasa macam tak sedap, rasa macam muntah tu naik ke atas balik kan. Biasanya berlaku untuk orang mengandung lah, dia akan rasa macam tu. Itu semua menyebabkan mulut berbau. Orang yang mempunyai diabetes dan orang yang mempunyai masalah ginjal, masalah buah pinggang boleh menyebabkan mulut berbau. Diabetes tu macam mana pula perkaitan dia tu? Diabetes ni disebabkan dia sebenarnya kalau diabetes yang tak kontrol. Kalau yang kontrol sebab orang cakap lah, kalau takkanlah sampai kesudah mulut nak berbau kan. Tapi sebenarnya kalau you control and you jumpa doktor gigi, sering jumpa doktor gigi, dia akan okey. Sebab kalau tak kontrol, you bayangkan dia macam gula banyak dalam kita punya salur darah kan. So bakteria tu suka gula. So bila dia suka, dia akan menyebabkan masalah gusi yang kronik lah. Bila kronik, bau lah. Bila gusi masalah, dia akan berbau, dia akan bengkak dan berbau. Dan berkaitan dengan itu, kalaulah kita mengamalkan probiotik, adakah ia membantu untuk kita mengurangkan? Ia membantulah. So kalau doktor tu biasanya doktor gigi, kalau dia dah check tak ada apa-apa isu, dia akan refer you kepada kepakaran yang lain, contohnya ENT ke ataupun medical lah, sebab tak ada isu dah, dental dah clear, macam tu. Salah satu lagi nak tengok amalan di Malaysia ni kan, kita ni macam tu, sebab saya antara yang takutlah jumpa doktor gigi ni kan, dah besar pula alasan tak ada masa kan. Jadi nak tanya berkaitan tentang cara yang terbaik ataupun kekerapan yang sebaiknya berjumpa dengan doktor gigi yang perlu dijadikan amalan oleh rakyat Malaysia ini. Sebenarnya dalam setahun tu berapa kali sebenarnya perlu jumpa doktor gigi, khususnya buat macam scaling, nak bersihkan gigi ni, sebab kadang kita ni buat sendiri takut tak betul dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya dalam setahun kekerapan yang perlu untuk dilakukan itu berapa kali? Amat baik soalan ni. Ini sebenarnya klise lah jawapan saya ni, sebab dia sebenarnya advisable. Setiap orang generally kita advise setiap 6 bulan sekali. Maksudnya 2 kali setahun? 2 kali setahun sahaja. Sekurang-kurangnya? Ya, sekurang-kurangnya. Tapi ada juga yang bagus jaga gigi, saya anjakkan ke 9 bulan ke setahun. So macam depending on individual, sebab setiap orang tak sama. Ada mereka yang ada masalah gusi, kita panggil 3 ke 4 bulan untuk scaling. Saya selalu tekankan scaling ni kita macam analogikan macam servicing your maintenance of your teeth. So kalau you tak buat, habislah haru biru lah, banyak masalah nanti. Dah guna hari-hari. Sebab guna hari-hari, macam kereta kita guna hari-hari. So kita kita servis kan. Tapi doktor, berkaitan satu lagi ini tentang mereka mengalami masalah gusi berdarah. Adakah gusi berdarah ini juga boleh menyebabkan salah satu faktor mulut berbau? Ya, sebab darah sendiri dia ada bau darah kan. So itu antara faktor yang plak tu lah. Bila plak banyaklah gusi kita akan meradang dan menyebabkan dia senang berdarah, sentuh sikit darah. Tapi kalau gusi berdarah, instead of you takut nak berus itu, you kena lagi berus, bersihkan, nanti dia akan hilang darahnya. Instead of kadang-kadang ada orang takut, ataupun jumpa doktor gigi, bersihkan, clearkan karang gigi, dia darahnya akan hilang sendiri. Baik doktor, satu lagi saya rasa ini mungkin stigma kepada beberapa kelompok masyarakat di Malaysia ini. Satu mungkin memang takut nak jumpa doktor, satu lagi takut nak tengok kos. Bila kita jumpa dengan doktor gigi ni, kos jumpa doktor gigi ni dia bukan biasa-biasa, dia agak mahal. Kalau dengan kerajaan tu kita tahulah murah, tapi kita tahu waktu menunggu juga tinggi. Kos ni, adakah ia memang mempunyai kos yang tinggi tak dapat kita elakkan, ataupun mengikut kepakaran doktor, ataupun apa yang menjustifikasikan harga ataupun nilai yang kita pergi ke doktor gigi ni? Sebenarnya kita ada Malaysian Dental Association lah untuk tetapkan harga dia berapa. Biasanya kita akan ikut that guideline lah. Tapi kena memang sebagaimana yang saya sendiri ada klinik, so kos untuk mesin, all the machine dan kos material memang sangat mahal. Setiap tahun sekarang memang semakin naik dia punya supplier announce naik gaji. Saya cakap macam mana, takkan saya nak naikkan kos pesakit saya kan. So tidak boleh tidak
kita terpaksa face it lah. So kalau kata mahal ni very subjektif. So dia depends kepada individu kan. Itulah kalau tak mampu di private, kita sarankan pergilah ke government. Cuma yelah adalah pros and cons kan kalau pergi government dengan private. Tapi kalau private dia servisnya cepat, lebih sikit mahal. Tapi apa pun tetap juga kena pastikan maintenance itu dijaga. Walaupun kena belajar lah menambung lah juga untuk kesihatan. Nak guna selalu ni. Kan? Baik, itu antara perkongsian kita. Terima kasih banyak-banyak itu cakap kepada Dr. Nur Mawarni atas perkongsian ini. Banyak lagi sebenarnya kita nak cakap juga. Satu lagi saya rasa paling penting juga ni, berus gigi kena tukar selalu. Jangan guna sampai bertahun-tahun. Betul. Saya nak tambah satu tongue scraper. Bersihkan lidah dengan tongue scraper. Online banyak jual, so just beli je. Okey, cantik. Satu cara yang cukup baik. Terima kasih sekali lagi atas perkongsian ini. Kita sudah pun berada di penjara kan. Seperti biasalah, kalau anda punya sebarang cadangan atau soalan, boleh terus emailkan kepada kami. Apa khabar Malaysia? Betul, dan dengan itu saya Helena Pahlavi. Saya Aisyah Salih, selamat tinggal. Jumpa lagi. Bye. Terus bangkit yakin berdiri.